Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulakan dengan baca doa belajar. Okey, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Okey, kita akan teruskan dengan pelajaran kita iaitu mengenai subjek akhlak. Okey, ini dia. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah menziarahi jenazah. Okey, jenazah tu apa? Jenazah tu adalah mayat ataupun orang yang hidup yang telah dicabut nyawa. Maksudnya orang yang dah mati lah. Okey, okey. Tengok kat sini adab menziarahi jenazah. Okey, yang pertama mengucapkan takziah kepada keluarga. Okey, kalau kita dengar ada sesiapa yang saudara ke kawan-kawan yang meninggal, kita akan ucapkan takziah. Takziah tu maksudnya ucapan yang sedih lah. Maksudnya kita turut berduka cita lah atas kematian saudara kita ataupun kawan ke siapa-siapa yang kita dengar. Okey, seterusnya mengucapkan kata-kata yang boleh meringankan perasaan duka cita kepada keluarga. Maksudnya dekat sini kita ucapkan dekat keluarga si jenazah tadi tu perkataan yang baik-baik lah. Bukannya kita mengumpat dia, mencela jenazah tu sebab yelah jenazah ni yang dah mati kan. Okey, lepas tu kita tambah lagi cakap-cakap benda yang tak elok. Maksudnya nanti sedih lagi lah keluarga tu. Okey, seterusnya kita berdoa supaya jenazah mendapat keampunan. Okey, kita doakan dia dapatlah masuk syurga tanpa hisab. Dan kita juga doa untuk diri kita juga macam tu. Okey, seterusnya menunaikan solat jenazah. Okey, ini kalau kita ada berdekatan lah, kita boleh join sekali dengan diorang jemaah untuk solat jenazah. Okey, seterusnya memberi pertolongan kepada keluarga dalam pengurusan jenazah. Kalau yang ni selalunya kita boleh tengok ibu bapa kita lah, kalau saudara-saudara kita kan. Kalau macam kita pula murid, kalau macam kamu murid tu, apa yang kamu boleh tolong adalah janganlah kamu macam buat bising ataupun uh, buat kecoh pula tiba masa untuk pengurusan jenazah tu. Macam tak elok lah. Kamu boleh fikir, kamu boleh duduk diam, kamu duduk diam. Jangan nak berlari ke sana ke sini, buat perangai pula. Okey, seterusnya mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Okey, selalunya selepas kita dah settle, semayangkan kapan apa semua, kalau boleh, contoh kita ni yang dah boleh tahu untuk uh, pergi ke kubur tu dengan elok-elok, kalau kita setakat nak pergi sana untuk berlari tak payah. Lebih baik kita duduk kat rumah saja. Okey, faham? Okey. Seterusnya, ucapan takziah kepada keluarga. Lafaz ucapan takziah kepada keluarga. Inilah dia. Macam ni, nampak tak? A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyiti. Maksudnya, semoga Allah membesarkan pahalamu dan menguatkan ketabahanmu dan mengampunkan bagi si mati. Okeylah, takziah. Takziah ni apa? Takziah ni, inilah dia maksud takziah. Ialah ucapan kepada keluarga si mati supaya bersabar dan menghiburkan mereka dengan pahala yang dijanjikan Allah dan mendoakan keampunan kepada si mati serta keluarganya. Okey, seterusnya istirja' ketika mendengar kematian. Okey, Ustazah, istirja' tu apa? Okey, sebenarnya kamu dah pernah dengar dah perkataan istirja' ni. Kalau kamu belajar akhlak ni daripada dulu, bukannya tahun ni baru kamu dengar. Okey, maksud istirja' ni adalah ucapan untuk seseorang kalau ditimpa musibah ataupun kematian. Dia punya perkataan tu kita panggil istirja' lah. Jadi istirja' ketika mendengar berita kematian ni, lafaz dia Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Maksudnya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya jugalah dikembalikan. Okey, selalunya selepas kita mendengar kematian, si A tu, dia dah kematian, bapaknya. Kamu pun cakaplah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tapi, untuk makluman kamu, istirjab ni juga kalau kita ditimpa musibah, kemalangan, macam contoh jatuh basikal pun kamu boleh ucapkan, lafaz ni juga tak semestinya untuk kematian. Dia sesuailah untuk kematian dan juga ditimpa musibah. Jadi kamu jangan terkejut kalau kawan kamu, jatuh basikal, lepas tu ada yang lain cakap, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Kamu pula cakap, dia belum mati lagi." Tak, sebenarnya boleh digunakan untuk kematian dan juga ditimpa musibah, apa-apa kemalanganlah. Okey. Hmm. Okey, seterusnya fadilat beradab ketika menziarahi jenazah. Okey, fadilat ni maksud dia adalah kelebihan. Kamu jangan tak tahu tau maksud fadilat ni apa. Kamu kena tahu fadilat tu maksudnya adalah kelebihan. Sebab dalam periksa kebanyakan kamu tak tahu fadilat tu apa. Sedangkan fadilat itu adalah kelebihan beradab ketika menziarahi jenazah. Okey, yang pertama dapat mengeratkan silaturahim dengan keluarga jenazah. Okey, hubungan menjadi eratlah. Sebab kita pun menziarahi keluarga jenazah. Yang kedua, memberi keinsafan bahawa kematian adalah qada daripada Allah. Qada tu adalah ketentuan Allah lah. Memang kita tak nafikan kematian tu adalah benda yang pasti. Tak kira tua, muda ataupun bayi lagi ya. Kamu jangan fikir kamu hidup lama dah tua nanti baru mati. Tak, sebenarnya bila-bila mati tu boleh menjemput kita. Sebab benda tu memang pasti. Cuma kita tak tahu bila. Sama ada kamu dulu ke yang pergi dulu ataupun ustazah ke ataupun mak ayah kamu ke atau kawan-kawan kamu. Kita tak tahu. Okey, seterusnya mengurangkan tekanan emosi keluarga jenazah. Ini sekurang-kurangnya kalau adalah yang menziarahi jenazah tu, keluarga tu tak adalah dia rasa macam, kenapa tak ada orang pun yang datang ni, jenazah ni ada buat salah ke apa? So bila dia nampak ada yang datang tu maksudnya adalah benda-benda baik juga yang jenazah ni buat. Okey, seterusnya dapat menunaikan hak sebagai seorang muslim ke atas muslim yang lain. Yang ini maksudnya hak kita sebagai muslim lah. Sebab kita kan sesama muslim ni adalah bersaudara. Jadi kita kenalah juga anggap dia memanglah bukan saudara adik-beradik mak ayah kita ke, tapi kita adalah saudara Islam. Okey, seterusnya akibat. Akibat pula benda yang buruk lah kalau kita tidak beradab ketika menziarahi jenazah. Okey, yang pertama menjejaskan hubungan silaturahim dengan keluarga jenazah. Okey, yang ini maksudnya kalau dah tak ada yang pergi pun, mati pun macam buat tak tahu je. Maksudnya nanti kat situ dah jadi elok-elok rapat, dah tak rapat. Okey, seterusnya menambah tekanan emosi keluarga jenazah yang kehilangan ahli. Inilah yang saya cakap tadi. Nanti dia tengok tak ada orang pun yang datang jenazah ni mati, tak ada orang yang solatkan dia sekali pun sikit je. Tu nanti dia macam keluarga dia rasa macam kenapa? Apa salah jenazah ni? Macam tu. Sekarang ni taklah sebab sekarang ni COVID kan. Itu lain ceritalah yang Ustazah maksudkan ialah hari-hari biasa sebelum ni. Okey, seterusnya tidak menunaikan hak sebagai seorang muslim ke atas muslim yang lain. Maksudnya kita tak jalankan tanggungjawab kita sebagai saudara Islam lah. Macam tu. Okey. Okey, tengok ni. Tahukah anda haram melakukan sesuatu yang boleh mengaibkan jenazah dan menularkannya di media sosial. Tak boleh ya. Contoh, kita dah tahu jenazah tu dulu pernah buatlah sesuatu yang jahat kan. Lepas tu kita pula post dekat Instagram, kat Facebook, kita cakap, padan muka. Itulah suka sangatlah buli-buli orang lah, buat itulah, buat inilah, apa semua. Kan dah mati. Lepas tu kita post, tu ramai yang komen. Tak boleh. Itu adalah benda yang aib. Aib ni kita kena jaga. Lagi-lagi aib orang lain. Tak boleh nak suka-suka sebarkan. Berdosa. Aib kita sendiri pun kita tak tahu. Okey, seterusnya apa yang kita kena amalkan? Mendoakan dan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada jenazah. Sebaiknya inilah kita boleh tolong. Kalau jenazah tu kita tahu ada hutang ke dengan siapa-siapa, kita tahu benda tu tak selesai lagi. Jadi kita ni
bolehlah tolong untuk selesaikan. Ataupun, paling tak pun kita bolehlah baca Al-Quran untuk dia, sedekahkan Al-Fatihah juga. Yelah, banyaklah cerita pasal kematian ni kan. Kita tak tahu je kita ni jenazah waktu ke, waktu remaja ke, waktu bila. Okey, itulah tadi yang Ustazah dah cerita mengenai adab menziarahi jenazah, ucapan takziah kepada keluarga, istirja' ketika mendengar kematian, fadilat dan juga akibat. Okey, kalau ada apa-apa soalan, kamu bolehlah tanya kepada Ustazah lah mana yang kamu tak faham. Okey, boleh? Okey, Ustazah rasa itu saja. Okeylah. Okay, sebelum tu kita baca doa tasbih kafarah dan surah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati. Semoga kamu dapat manfaat daripada apa yang kita belajar.